Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita hari ini, kita akan belajar sains. Boleh tengok pada muka surat 97 pada buku teks. Buku teks sains tahun 2. Lighting salah kat belakang pula. Tak apalah. Kita tengok pada muka surat 97. Sebelum kita nak belajar bahan larut lebih cepat, macam mana nak sesuatu objek ataupun bahan larut di dalam air dalam keadaan air apa? Air panas ataupun air sejuk, antara dua lah. Okey, seterusnya kita pergi pada situasi yang kedua. Nampak tak? Mengapa air teh ini masih tawar walaupun telah diletakkan gula? Sebab apa? So, kita kena uji. Saya uji menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Okey, tengok alat dan bahan. Okey, yang pertama kita ada air, yang kedua kita ada 2 buah bikar, yang ketiga kita ada gula pasir dan yang keempat kita ada rot kaca dan sudu. Ini ialah alatan ataupun bahan-bahan yang hendak digunakan. Okey, kita terus kepada aktiviti berkumpulan. Berkumpul ataupun tak boleh nak berkumpul lah sekarang ni pun. Tak apa, kita teruskan kepada langkah-langkah. Apa yang kena buat? Okey, yang pertama kita kena buat apa? Tuang 200 ml air ke dalam setiap bikar. Okey, dah tuang air ikut 200 ml pada bikar. Tengok langkah yang seterusnya kena buat apa? Masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam setiap bikar. Lepas tu yang ketiga pula, aduk air di dalam bikar B sahaja. A tak payah aduk. Okey, aduk ataupun kacau lah. Kacau dalam bikar B sahaja. Okey, 4, rekodkan pemerhatian kamu. Bahan larut lebih cepat jika bahan larut diaduk lebih cepat ataupun tidak diaduk. Tidak kacau. Mestilah diaduk. Okey. Diaduk barulah ataupun kacau air tu. Kita kacau air barulah dia larut di dalam air. Boleh faham? Okey, kita pergi kepada situasi yang ketiga. Mengapakah air kopi ini masih tidak manis walaupun saya telah mengaduknya? Kita tengok apa masalah dia ni. Kenapa? Apa dah jadi kat dia ni? Menyiasat kelarutan gula pasir dan gula cube. Okey, kita tengok alat dan bahan. Air 2 buah bikar. Dia ada. Lepas tu gula pasir dan gula cube. Sebab apa? Dia dah aduk air tu. Tapi air kopi tidak manis. Dia pun pelik. Kenapa tak manis lagi ni? Okey, kita tengok pada aktiviti berkumpulan. Kita tengok langkah-langkah dia. Kita tengok yang pertama, tuang 200 ml air ke dalam setiap bikar. Kedua, masukkan 1 sudu gula pasir ke dalam bikar A. Manakala bikar B, 1 ketul gula cube ke dalam bikar B. Itu ada yang gula pasir dan gula cube. Cube tu yang berbentuk petak tu ya. Okey, kita pergi aduk air di dalam kedua-dua bikar secara serentak. Ambil yang cube dengan pasir, kita gaul ataupun kacau kan air tu bagi larut gula. Catatkan pemerhatian kamu. Bikar A dan bikar B. Kita tengok soalan dia apa? Bahan bersaiz
besar ataupun kecil lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz Okey, kita tengok bahan bersaiz kecil lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz besar. Yang mana yang kecil? Gula pasir. Mudah larut di dalam air. Manakala gula yang berbentuk cube bersaiz besar lambat untuk dilarutkan di dalam air. Boleh faham? Okey. Seterusnya, tengok murid dan guru. Tengok apakah yang dapat kamu rumuskan daripada ketiga-tiga penyiasatan tadi. Bahan-bahan boleh dilarut dengan lebih cepat di dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Faham? Gula boleh dilarutkan dalam saiz yang kecil dan menggunakan air panas dan dikacau ataupun diaduk. Okey? Seterusnya, ada lagi ya? Okey. Kita tengok rekreasi sains. Kertas hiasan, koyakkan kertas terpakai. Kertas tadi dengan air menggunakan pengisar. Masukkan beberapa titis pewarna, makanan dan kisar kertas sehingga betul-betul hancur. Tapis campuran tadi menggunakan penapis. Ratakan dan tekan campuran tadi di atas dulang. Keringkan dan tanggalkan kepingan kertas yang terhasil. Kertas hiasan boleh dijadikan kad ucapan yang menarik. Nampak tak? Kertas-kertas yang tak pakai, kertas yang berwarna-warni ke, boleh basahkan dia, koyak-koyakkan dia dan tampal pada kad ataupun kertas dan boleh jadikan ia sebagai kad ucapan lah. Okey, kita tengok. Saya ingat kaedah mengasingkan campuran. Menyisir, mengayak, menggunakan magnet, mengapung, menuras. Okey. Jawab semua soalan yang berikut di dalam buku latihan sains. Namakan cara yang sesuai untuk menghasilkan campuran berikut. Klik kertas, dawai kokot, serbuk besi dan pasir pantai. Seterusnya, gabus dan pasir. Ketiga, yang keempat, kacang hijau dan tepung. Jawab soalan. Namakan cara yang sesuai untuk mengasingkan campuran berikut. Mula klik kertas dan dawai kokot. Macam mana nak mengasingkan dia? Serbuk besi dan pasir pantai. Gabus dan pasir, kacang hijau dan tepung. Okey. Yang kedua kita tengok. Yang ni wajib jawab soalan ni. Tulis di dalam buku nota sains. Okey. Okey, seterusnya. Tengok nombor 2, tandakan betul pada bahan yang boleh dilarut di dalam air. Okey. Yang ni kena lukis. Lukis gambar gula dalam mangkuk, pasir, pasir boleh larut ataupun tidak, garam boleh larut ataupun tidak, batu boleh larut ataupun tidak. Okey. Larut di dalam air, boleh faham Okey, yang ketiga, nyatakan 3 cara bahan yang boleh dilarutkan lebih cepat. Apa dia? 3 sahaja. Nyatakan 3 cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat. Apa dia? Sila tulis dalam buku nota sains. Okey, nanti Ustaz sediakan soalan quizzes. Tolong jawab.
dan buat soalan pada muka surat 100. Okey? Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.